Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah Datuk Insinyur Haji Amrullah Kamal mendahului senarai 200 penerima anugerah dalam istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah yang berlangsung di Istana Negeri Kota Kinabalu semalam. Istiadat diadakan bersempena sambutan hari jadi rasmi ke-63 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin. Datuk Amrullah antara 19 penerima darjah kebesaran Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima darjah kedua tertinggi negeri ini, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Datuk Haji Safar Untung, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak Datuk Dr. Yo Bun Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Papua New Guinea Datuk Jilid Kuminding, dua bekas pemain bola sepak kebangsaan Datuk Hassan Sani dan Datuk James Allen Wong serta bekas panel pemikir Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Datuk Priyasami Mutan. Veteran UMNO yang juga Ketua UMNO Bahagian Sandakan Tan Sri Haji Ampong Haji Puyon pula mendahului senarai 3 penerima pingat Jaksa Pendamai JP. Sementara itu, seramai 26 orang dikurniakan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, antaranya Bendahari Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisa, Datin Haja Kartini Abdul Rahman. Manakala Ahli Darjah Kinabalu ADK pula dianugerahkan kepada 39 penerima termasuk Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV Jabatan Penyiaran Sabah, Malina Zia Datuk Muhammad Julaspi. Majlis turut menyaksikan penganugerahan 43 bintang Setia Kinabalu BSK, 48 bintang Kinabalu BK dan 21 pingat perkhidmatan terpuji SK. Majlis Bahasa dan Sastra Sabah MBBS akan diaktif semula bermula tahun depan. Majlis itu akan didukung dan diselaras Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Cawangan Sabah bagi menghidupkan dan mempergiatkan aktiviti penulisan kesusastraan di negeri ini. Majlis tersebut yang ditubuhkan 10 tahun lepas dianggotai beberapa badan-badan bahasa di Sabah dan penulis-penulis yang dipilih termasuk wakil daripada kerajaan negeri. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga pengurusi MBBS Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan MBBS bersama DBP Sabah akan bekerjasama dan melaksanakan program-program yang berupaya memertabatkan bahasa dan sastra di Sabah. Selaras oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri dan program-programnya juga akan kita selaras bersama dengan badan-badan bahasa. Di samping itu kita akan berusaha lah agar dengan MBSS ini kita boleh membantu badan-badan penulis di Sabah. Seramai 12 ahli jawatan kuasa bakal menerima watikah pelantikan sebagai penyelaras usaha-usaha memperkembangkan bahasa dan sastra di negeri Sabah daripada kerajaan negeri. Terdahulu Datuk Haji Muhammad Arifin melancarkan sayembara menulis puisi Islam peringkat ASEAN kedua 2016-2017 sempena Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-6 2017 di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Sebanyak 5 negara ASEAN terdiri Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam dan Malaysia menyertai sayembara berkenaan. Pengetua dan guru besar sekolah di negeri ini perlu mempunyai maklumat mengenai kedudukan dan prestasi sekolah, sistem serta visi sekolah bagi memudahkan sebarang perancangan pendidikan di sekolah masing-masing. Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Kasim Haji Muhammad Ibrahim berkata, langkah itu penting bagi membolehkan sesuatu perubahan ke arah peningkatan kualiti sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Selain dapat meningkatkan kepercayaan ibu bapa, pelajar dan kaki tangan pendidik dalam penyediaan keperluan pendidikan yang lebih baik. Datuk Dr. Muhammad Kasim menyatakan demikian ketika merasmikan seminar pengurusan pendidikan kualiti dan keuangan Anjuran Sarjana Pendidikan Pengurusan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS dan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort di Beaufort.
Seminar pengurusan pendidikan ini merupakan program perkongsian ilmu bagi meningkatkan pengurusan sekolah ke tahap lebih baik selaras dengan transformasi pendidikan negara. Lebih 100 orang terdiri daripada pelajar sarjana pendidikan pengurusan pendidikan UMS, guru besar dan kaki tangan pejabat pendidikan daerah Beaufort menyertai seminar ini. Seramai 750 murid Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dalam Parlimen Libaran menerima sijil masing-masing dari 98 buah tabikah dalam kawasan tersebut. Antara tabika terlibat Tabika Kemas Taman Rimbawan Kampung Gumgum, Taman Gumgum Jaya, Rancangan Sungai Kapur, Kampung Kenangan Manis dan Tabika Kemas Sungai Daling. Majlis penyampaian sijil disempurnakan Pegawai Perhubungan Parlimen Libaran Sapilin Muhammad Yassin bertempat di Dewan Seri Libaran Sandakan. Terdahulu dalam ucapannya, Sapilin menyatakan ibu bapa tidak sepatutnya meletakkan aspek pengajaran dan pembelajaran hanya terletak di bahu para guru. Ini kerana tanggungjawab tersebut perlu dipikul bersama-sama bagi memastikan anak-anak memperoleh pendidikan sempurna. Menurutnya, kerajaan sentiasa meletakkan aspek pendidikan sebagai keutamaan melalui peruntukan besar yang disalurkan setiap tahun bertujuan meningkatkan sistem pendidikan negara. Pertubuhan Nadi Sihat berjaya mencipta sejarah selepas berjaya merentangkan bendera terbesar di puncak Gunung Kinabalu ketika ekspedisi cabaran mendaki Gunung Kinabalu 2.0 MKCC 2.0. Ekspedisi yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Sabah RTM tersebut melibatkan 35 peserta termasuk peserta OKU Muhammad Nazmi yang kehilangan sebelah kaki kerana kemalangan. Ekspedisi 4 hari berakhir Selasa lepas tersebut antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta berbilang kaum sekaligus membudayakan gaya hidup sehat. Para peserta memulakan pendakian seawal pukul 8.30 pagi sebelum bermalam di Laban Rata dan menyambung pendakian seawal pukul 1 pagi. Semua peserta selamat tiba di puncak Gunung Kinabalu dan bekerjasama merentangkan bendera berukuran 20 kali 16 meter dan berat hampir 35 kg yang diiktiraf sebagai bendera terbesar di puncak Gunung Kinabalu oleh pihak Malaysia Book of Records. Ketua ekspedisi Mazlan Mosdaram menyatakan latihan merentangkan bendera tersebut dijalankan di Taman Metropolitan Layang-Layang agar tidak berlaku sebarang kesilapan ketika ekspedisi berkenaan. Penggemar aktiviti sihat dan sukan lasak yang ingin menyertai program-program Nadi Sehat boleh melayari laman Facebook Pertubuhan Nadi Sehat untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Persembahan vokal mantap dan bertenaga menerusi lagu Percayalah melayakkan Nur Khalisa Shazrina Zainuddin, 17 tahun dari Kota Kinabalu sebagai johan pertandingan akhir Bintang Remaja Negeri Sabah 2016. Kejayaan tersebut membolehkan Nur Khalisa Shazrina membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500, piala serta sijil penyertaan. Sementara itu, 5 peserta akhir lain iaitu Melinda Painol, Sharbina Yajid, Jonathan Johakim, MC Kedah Godi dan Rory Vilo masing-masing menerima hadiah wang tunai RM700, piala serta sijil penyertaan. Berbekalkan pengalaman menyertai pertandingan Bintang Remaja sejak 2012, Nur Khalisa Shazrina berharap kemenangan akan menguatkan azam dan perjuangannya untuk menyertai pertandingan nyanyian lain termasuk Bintang RTM pada masa depan. Persiapan yang saya buat iaitu baju. Baju ni telah disponsor. Dan make-up, rambut, yang lagu, persiapan lagu. Vokal saya menjaga dia dengan menjaga stamina, jogging, so minum air, suam, jaga vokal kan. Saya tak makan pedas. Nur Khalisa Shazrina menyatakan demikian kepada RTM selepas pertandingan tersebut yang diadakan di studio TV RTM, Kompleks Bersepadu Komunikasi dan Multimedia, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Kombo RTM Sabah, Raymond Sukudat memberitahu
Semua peserta akhir berjaya menunjukkan peningkatan dari aspek momentum serta kawalan vokal dalam pertandingan ini. Secara keseluruhan, peserta kali ini memang sangat mantap dan mereka semua berbakat. Cuma yang membedakan mereka ialah sama ada mereka boleh kekalkan dong punya momentum persembahan dari mula hingga ke akhir ataupun tidak. Bintang remaja yang diadakan sejak 2007 ini bertujuan mencungkil bakat nyanyian dalam kalangan remaja pelbagai kaum di Sabah yang berumur 13 hingga 22 tahun. Majlis penyampaian hadiah disampaikan pengarah penyiaran Sabah, Haji Ali Haji Ngasio. Seterusnya kita ikuti pelbagai acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan berlangsung Karnival Anti Dadah anjuran Mahkamah Negeri Sabah Pemadam, Papar dan Pejabat Daerah Papar bertempat di Dewan Masyarakat Papar. Sementara itu, pada pukul 11 pagi pula akan diadakan program simulasi bencana Pusat Pemindahan bahagian Kota Kinabalu dan bahagian Kudat di Dewan Masyarakat Menggatal yang dijangka diresmikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Zainab Datuk Ahmad Aib. Pada pukul 2.30 petang pula akan berlangsung Majlis Penyampaian Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 Ascot Akademi di Kota Kinabalu. Pada hari ini juga bermula Pesta Besar Lundaya selama 3 hari di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah, Sipitang. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Nurul Fatihah di Angkasa Puri. Silakan.